Assalamualaikum, salam satu Nusantara. Bersua lagi dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kami akan membincangkan satu lagi topik menarik, yaitu sejarah perang etnik Iban di Sarawak. Mari sama-sama kita dengarkan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Etnik Iban merupakan antara etnik yang terkenal dengan sejarah perang mereka. Bukan saja ketika Sarawak di bawah pemerintahan Bruk selama 100 tahun. Sebaliknya ianya telah berlaku lebih lama daripada itu, yaitu sejak mereka mula berhijrah dari kawasan sungai ke paus sehinggalah menjelajah segenap pelosok Borneo pada awal abad ke-17 Masihi lagi. Sejarah perang etnik Iban di Sarawak sebenarnya mempunyai sebab yang tertentu, sama ada melalui perang perluasan wilayah maupun kerana perang untuk menyelesaikan pertikaian yang berabad lamanya. Apa yang disampaikan di dalam kisah ini adalah hanya secara sepintas lalu sahaja. Di ketika etnik Iban mula memasuki wilayah Sarawak, ada dua etnik yang menjadi musuh mereka kerana kedua-duanya juga mempunyai tradisi yang sama. Etnik itu adalah etnik Seru dan Bukitan, yang mana pada masa sekarang etnik Seru sudah tiada lagi di dalam demografi Sarawak, manakala Bukitan menjadi etnik yang lebih kecil. Pertembungan mereka dengan beberapa etnik seperti Seru, malah juga Bukitan, telah menyebabkan etnik-etnik ini terpaksa menyusup masuk menjadi etnik-etnik yang berada di sekitarnya bagi tujuan survival kaum mereka pada ketika itu. Kekuatan dan teknik perang Iban seringkali tidak dapat diduga oleh mereka, sehingga menyebabkan ramai antara mereka terkorban dan kepala mereka menjadi hadiah perang kayau etnik Iban suatu waktu dahulu. Kedua-dua etnik ini yang pada mulanya menetap di kawasan persisiran sungai telah dihalau sehingga ke kawasan pendalaman Sarawak. Menurut ceritanya, pada ketika Bruk mula bertapak di Sarawak, kedua-dua etnik ini telah melalui penyusutan yang ketara sehingga Bruk sendiri melabelkan mereka antara etnik yang hilang di Sarawak. Selain itu, etnik Iban juga boleh dikatakan memerangi siapa sahaja di dalam proses perluasan wilayah mereka, seperti konflik perang dengan kaum orang Ulu di utara Sarawak, etnik Bidayuh di selatan Sarawak, dan juga mana-mana etnik sehingga ke wilayah Kepaus. Peristiwa Bung Beratak misalnya menyaksikan bagaimana Iban sekarang telah memerangi etnik Bidayuh sehingga memaksa Panglima Kuloi, seorang pelawan Bidayuh, mengejar mereka sehingga ke perkampungan mereka dengan kerjasama daripada Brok yang baru saja mengungguli Kuching pada masa itu. Ini adalah salah satu contoh perang Iban ke atas etnik Bidayuh yang tercatat di dalam sejarah, yaitu sebelum Brok mula melebarkan sayapnya ke seluruh Sarawak suatu waktu dahulu. Umum mengetahui bahawa wilayah Sarawak suatu waktu dahulu adalah juga wilayah Kuripan kepada pembesar-pembesar Kesultanan Brunei Darussalam. Pembesar-pembesar dilantik untuk memungut cukai daripada rakyat-rakyat di dalam wilayah Kuripan ini sentiasa tidak disukai oleh etnik Iban. Dan kerana itulah pernah berlaku beberapa rentetan perang dengan pembesar-pembesar ini, seperti cerita perang yang melibatkan Syarif Hamid yang telah dibunuh oleh etnik Iban kerana terlalu sombong. Dan ada juga beberapa orang pembesar yang sebenarnya bersahabat baik dengan etnik Iban, sehingga membenarkan ada beberapa pemimpin Iban turut mendapat gelaran orang kaya dan juga panglima. Antara etnik Iban ini yang menjadi tulang belakang kepada penentangan pembesar lantikan Brunei seperti Indra Lela,
Syarif Japar dan Syarif Shahab yang terkenal dengan perang mereka ke atas Bruk sebelum Bruk berjaya menjadikan Sarawak sebagai wilayahnya daripada Kerajaan Brunei Darussalam suatu waktu dahulu. Contoh terdekat adalah Perang Patusan, yaitu antara perang utama ketika Bruk ingin memperkuatkan pengaruhnya di Sarawak. Pada ketika itu, Iban Undub memihak kepada pembesar Brunei sehingga menyebabkan Bruk yang berang membakar perkampungan Iban Undub kerana berani bersekongkol dengan pembesar lantikan Brunei yang bangun memberontak ke atas pemerintahan Bruk di Sarawak. Di dalam sejarah juga menyaksikan wilayah Sarawak yang juga suatu waktu dahulu menjadi kawasan untuk lanun-lanun Iranun bermaharajalela, dan seringkali mereka menjara kawasan perkampungan dengan menjara apa yang ada serta menculik wanita kanak-kanak untuk dijadikan hamba. Hal ini tidak pernah dibiarkan oleh etnik Iban. Sebaliknya mereka turut memerangi lanun-lanun Iranun ini sehingga mereka cabut lari. Sejarah memerangi lanun-lanun Iranun ini yang paling hebat adalah bagaimana seorang pemimpin Iban bersama-sama dengan anak buahnya yaitu Sunggang ataupun Lebor Menua telah berjaya menyelamatkan saudagar daripada Cina yang datang berniaga ke Saribas. Kapal dagangnya hampir dirompak oleh lanun Iranun dan Sunggang ataupun Lebar Menua bersama anak buahnya telah menyelamatkan mereka dan memerangi lanun Iranun sehingga mereka bertempialan lari menuju ke tempat asalnya tanpa pernah singgah lagi untuk merompak selepas itu di wilayah Saribas. Sejarah juga tidak pernah menafikan bahawa etnik Iban juga berperang sesama etnik Iban, sama ada perang tersebut tercetus akibat salah faham maupun pertikaian atas sesuatu perkara. Etnik Iban sendiri mempunyai beberapa subetnik yang diklasifikasikan mengikut di mana penempatan mereka, seperti Iban Subayau, Iban Balau, Iban Undub, Iban Saribas maupun Iban sekarang itu sendiri. Di ketika pengaruh pembesar Brunei masih lagi berkuasa di wilayah Sarawak, ada setengah Iban yang setia kepada pembesar Brunei dan ada juga yang enggan menerima langsung kedudukan pembesar Brunei di wilayah Sarawak pada masa itu. Pembesar dilantik oleh Brunei seperti Indra Lela, Wangsa Lingga dan Lela Pahlawan misalnya banyak bersandarkan kepada Iban Saribas untuk memerangi Iban Subayau yang enggan membayar cukai kepada mereka. Antara nama-nama besar yang pernah memimpin banyak peperangan sesama sendiri serta mempunyai pasukan tersendiri adalah seperti Iban Saribas di bawah Okey Pemancar Dana Bayang daripada bersekutu dengan Linggir, Mali Lebu, Uyut, Bendilang Besi dari Paku, Bunyau Api Bakir daripada Entanak dan Unal Bulan dari Ulu Layar. Di bahagian Iban sekarang pula dipimpin oleh Libau, yaitu Rentap, orang kaya Gasing dan orang kaya Rabong. Nama Libau ataupun Rentap telah pun disebut-sebut sebelum Bruk memerintah lagi, yaitu sebagai Raja Ulu kerana kegagahannya. Malah peristiwa Perang Sadok membuktikan Bruk sebenarnya tidak mampu melawan kegagahan seorang pahlawan perang bernama Rentap ini. Dan Iban Subayau pula terkenal dengan pemimpinnya yang bernama Ngelembong dan juga anaknya Temenggung juga Lundu yang turut pernah memimpin peperangan sesama etnik Iban suatu waktu dahulu. Pada tahun 1837 pula menyaksikan Perang Iban Saribas di bawah pimpinan Okey Pemancar Dana Bayang memerangi Iban Undub.
Peperangan ini sebenarnya bertitik tolak kepada Iban Undut yang dikatakan telah membunuh Angkum, yaitu seorang anak Iban Saribas. Dikatakan pada masa itu juga Iban Saribas turut bersatu dengan Iban sekarang, dan perang ini menyaksikan banyak rumah panjang Iban Undut menjadi mangsa atas hukuman pembunuhan tersebut. Tahun 1838 pula menyaksikan Iban Balau pula menyerang Iban Saribas di Kalaka. Ini adalah sebenarnya merupakan perang balas dendam, memandangkan dikatakan Iban Balau turut menerima kerugian sewaktu perang Iban Saribas terhadap Iban Undut dibanting. Mereka yang hidup aman, damai dan harmoni, tidak mencampuri urusan perang Iban Saribas ini, telah terpalit sama kerana penempatan mereka tidak jauh daripada Iban Undut. Pada masa itu, Iban Balau di bawah Janting telah memerangi rumah panjang besar orang kaya Temenggung, Tandok di Melupa, Kelaka. Manakala Iban Balau di bawah pimpinan Ijau iaitu Lang terpaksa mengaku kalah kepada Unal iaitu Bulan daripada ulu layar di sebuah sungai di Saribas. Kegagahan Iban Saribas di bawah pimpinan Unal tidak mampu ditandingi oleh Iban Balau di bawah Ijau iaitu Lang pada masa itu. Dan sekali lagi pada tahun 1839 juga terheret daripada perang 1838. Perasaan dendam dan ingin menuntut bela itu ada yang akhirnya Iban Balau sekali lagi menyerang Iban Saribas yang mendiami Paku dan juga di Rimbas. Perperangan yang dikatakan lokasinya di Ngai Undai itu menyaksikan ramai Iban Saribas yang tinggal di Rimbas terkorban, seperti anak-anak orang kaya Antau dan Gan yang merupakan antara pemimpin Iban Saribas pada masa itu. Apa yang disajikan hanyalah sepintas lalu. Peperangan Iban sebelum Brok mula mendominasi Sarawak suatu waktu dahulu. Etnik Iban sebenarnya gah dengan perang dan tiada siapa yang boleh menidakkan sejarah ini. Selain daripada itu, kerana peperangan inilah Brooke melihatnya sebagai satu peluang kerana mana mungkin dia boleh memenangi setiap peperangannya di dalam penentangan serta perluasan wilayahnya pada ketika itu. Peluang inilah yang dinamakan oleh Brooke Only Dayak Can Kill Dayak. Itulah dengan mengadu domba sesama etnik Iban yang sejak azalinya sudah tidak boleh bersatu padu. Kerana itulah ada etnik Iban sendiri yang menyebelahi Brooke dan sanggup menikam belakang etnik Iban yang lain untuk kepentingan serta kebajikan mereka sendiri.